Pertama dalam sejarah, Perdana Menteri Sera Usul singkir Speaker Arif Timbalan Nga. Seorang lagi timbalan Speaker MP Batu Pahat Rashid Hasnon kelihatan tidak terjejas dengan usul di bawah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah mengemukakan usul untuk menggantikan Speaker Dewan Rakyat Muhammad Arif Muhammad Yusof dan timbalannya Nga Komeng. Seorang lagi timbalan Speaker Ahli Parlimen Batu Pahat Rashid Hasnon kelihatan tidak terjejas. Nga mengesahkan perkara itu kepada Malaysia Kini hari ini. Ini telah dimasukkan ke dalam agenda katanya sambil menjelaskan semua usul yang mematuhi peraturan Parlimen akan ditangani secara adil. Terdahulu, harian berbahasa Cina Nanyang Siang Pau melaporkan Muhyiddin akan mengemukakan usul untuk membuang dan menggantikan Arif dan Nga pada 13 Julai depan. Hari pertama persidangan Dewan Rakyat akan datang. Penggantian itu dibuat di bawah perkara 57 dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan dalam masa apa-apa kekosongan dalam jawatan yang dipertua atau dalam masa yang dipertua tidak hadir dalam mana-mana persidangan, melainkan oleh sebab Dewan Rakyat bermesyuarat buat pertama kali selepas suatu pilihan raya umum, maka seorang daripada timbalan yang dipertua atau jika kedua-dua timbalan yang dipertua tidak hadir atau jika kedua-dua jawatan mereka itu kosong, seorang ahli lain sebagaimana yang ditentukan oleh kaedah-kaedah tata cara Dewan Rakyat hendaklah bertindak sebagai yang dipertua. MP Pago dilaporkan menyerahkan usul itu pada jam 4.50 petang semalam, 10 minit sebelum tempo yang terakhir. Perdana Menteri tak boleh singkir Speaker. Nga berkata tindakan Muhyiddin di luar kebiasaan amalan Parlimen kerana ini adalah kali pertama Perdana Menteri mencadangkan untuk menyingkirkan Speaker dan timbalan Speaker Dewan Rakyat. Penyerahan Muhyiddin kepada Parlimen untuk membuang Speaker adalah yang pertama dalam sejarah Malaysia. Menurut Konvensyen Parlimen, kedudukan Speaker biasanya dikosongkan dalam salah satu dari 3 keadaan berikut: ketika Parlimen dibubarkan untuk pilihan raya umum, ketika Speaker meninggal dunia, atau ketika Speaker mengundurkan diri. Ketiga-tiga situasi ini tidak terjadi katanya. Unsur kedua yang di luar kelaziman dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam usul itu adalah apabila penggantian Speaker dan timbalan Speaker diminta dilakukan serta-merta. Menurut Nga, Parlimen biasanya memberi notis 14 hari kepada semua ahli Parlimen untuk membolehkan mereka mencalonkan Speaker baru apabila jawatan itu kosong. Sekiranya lebih dari satu calon dicadangkan, keputusan akan dibuat melalui undian. Menjelaskan lanjut, MP Teluk Intan berkata, Perdana Menteri secara bersendirian tidak ada kuasa untuk menyingkirkan Speaker atau timbalan Speaker. Hanya Dewan Rakyat yang berkuasa untuk melakukan itu. Apapun usul sama ada untuk mengganti Speaker atau membekukan Konvensyen Parlimen, ia mesti dibawa ke Dewan untuk undian. Pendirian kami mudah. Kami akan menghormati keputusan yang dibuat oleh Dewan Rakyat. Sekiranya Dewan mahu kami kekal, kami akan kekal. Sekiranya Dewan mahu kami pergi, kami akan pergi. Semuanya akan dilakukan mengikut perlembagaan dan peraturan Parlimen katanya. Kita beralih ke perkongsian berita yang berikutnya. Syafiee jadi Perdana Menteri boleh bina semula keharmonian kaum di Malaysia, kata DAP Sarawak. Syafiee sebagai Perdana Menteri juga akan meningkatkan lagi hubungan antara Malaysia Timur dan Semenanjung, kata Chon Chieng Jin. Mengangkat Ketua Menteri Sabah Shafie Apdal sebagai Perdana Menteri dapat membantu memperbaiki hubungan kaum di negara ini, kata pengurusi DAP Sarawak, Chong Chieng Jin. Shafie telah terbukti menjadi pemimpin yang benar-benar mempromosikan kebebasan beragama dan keharmonian kaum. Tidak seperti banyak ahli politik Malaysia Barat, terutama daripada UMNO dan PAS yang cenderung untuk memenuhi kehendak politik perkauman dan agama untuk mendapatkan sokongan. Dengan Shafie sebagai Perdana Menteri, ini adalah peluang terbaik bagi Malaysia Barat untuk membina kembali keharmonian hubungan antara agama dan agama yang baik pada masa lalu yang masih menjadi ciri khas Sabah dan Sarawak, kata Chong seperti dalam gambar di bawah.
Beliau turut berkata Shafee sebagai Perdana Menteri juga akan meningkatkan lagi hubungan antara Malaysia Timur dan Semenanjung. Pengkritik UMNO dan PAS telah menuduh kedua-dua parti itu memupuk sentimen perkauman selepas Pakatan Harapan mengambil alih Putrajaya pada 2018. PH kemudian digulingkan pada akhir Februari dan kini berusaha untuk mengambil alih semula pentadbiran. PKR bertegas Anwar calon Perdana Menteri. Bagaimanapun langkah itu dihambat oleh ketidaksepakatan mengenai calon Perdana Menteri, dengan PKR menegaskan bahawa jawatan itu adalah untuk presidennya Anwar Ibrahim. Dalam usaha untuk memecahkan kebuntuan, Dr. Mahathir Mohamad menarik diri daripada persaingan jawatan itu dan sebagai gantinya menyokong Shafee menjadi calon Perdana Menteri Blok Pembangkang. Walaupun PH berkata perkara itu masih perlu dibincangkan secara dalaman, DAP setakat ini sangat menyokong langkah tersebut. Semalam DAP Sabah menggesa semua ahli Parlimen Malaysia Timur untuk menyokong Shafee. Bagaimanapun, timbalan Ketua Menteri Sarawak James Masing menolak saranan itu, berkata Mahathir hanya bermain politik. Chong berkata DAP boleh sabar menunggu sehingga pilihan raya umum akan datang untuk melakukan perubahan dalam kerajaan, tetapi negara tidak boleh menunggu lebih lama lagi. Kami percaya Malaysia tidak dapat mampu menunggu sebulan lagi pemusnahan sistem negara oleh kerajaan PN, katanya. Pentadbiran PN dituduh menjadi hambatan terhadap pembaharuan yang dilakukan di bawah kerajaan PH, terutama dengan melantik ahli politik ke tampuk pengurusan tertinggi syarikat berkaitan kerajaan, GLC. Kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Ismail Sabri Nafi terlibat penubuhan parti baru. Hidup dan mati saya adalah bersama UMNO. Jika saya berhenti politik sekalipun, saya akan berhenti dalam UMNO, katanya. Naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob hari ini menafikan menyertai atau terlibat dengan cadangan penubuhan parti baru, kononnya dikenali sebagai Parti Reformasi Bersatu Negara, yang tular di media sosial sejak semalam. Menteri Kanan Keselamatan itu menegaskan bahawa dirinya setia bersama UMNO sejak lebih 3 dekad lalu, selain tidak pernah berbincang dengan beberapa pemimpin yang dikaitkan akan turut menerajui parti baru itu. Hidup dan mati saya adalah bersama UMNO. Jika saya berhenti politik sekalipun, saya akan berhenti dalam UMNO. Tidak timbul isu saya menyertai parti lain. Ini bagi saya hanya bertujuan untuk mengelirukan rakyat. Saya pun hanya tahu mengenainya malam tadi. Apabila ditanya orang, saya tidak tahu itu parti siapa atau siapa dan bagaimana nama saya berada di dalamnya, katanya kepada pemberita selepas menghadiri majlis Ramah Mesra di Felda Cini 3 di Pekan Pahang hari ini. Ismail Sabri juga tidak menolak kemungkinan isu penubuhan parti itu ditimbulkan oleh pihak yang mahu menimbulkan persepsi tidak benar bahawa terdapat masalah dalam Kerajaan Perikatan Nasional PN hari ini. Beliau mengulas dakwaan namanya disenaraikan sebagai timbalan Presiden Parti yang kononnya dipengerusikan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, selain turut membariskan nama beberapa menteri dan pemimpin parti politik lain. Dalam perkembangan lain, Ismail Sabri memberi peringatan kepada pengundi di Dewan Undangan Negeri Dun Cini untuk keluar mengundi walaupun Barisan Nasional BN dilihat berdepan laluan mudah untuk mengekalkan kemenangan pada pilihan raya kecil PRK Dun itu. Jangan ambil mudah kerana walaupun kita hanya dicabar calon bebas, namun pertandingan tetap pertandingan. Pengundi dari luar pula jangan ada anggapan tidak mahu pulang kerana BN sudah pasti menang. Jangan bersikap sambil lewa hal ini hanya kerana kawasan ini adalah kubu kuat kita, katanya. Ismail Sabri juga optimis bahawa rakyat di Cini akan berpihak kepada calon BN, mengambil kira prestasi kerajaan PN yang telah membuktikan kemampuan mentadbir negara sehingga Malaysia dilihat sebagai salah satu negara terbaik dalam mengendalikan pandemik wabak COVID-19. Selain itu, semangat mufakat nasional yang terjalin antara UMNO dan PAS juga dilihat sebagai faktor untuk kemenangan BN pada PRK Dun Cini 4 Julai ini dengan mengambil kira rekod kemenangan pada beberapa siri PRK yang dihadapi selepas jalinan kerjasama dibentuk pada awal tahun 2019.
PRK Dun Chini menyaksikan calon BN dari UMNO Muhammad Syarim Muhammad Zain 41 tahun ditentang dua calon bebas iaitu ahli perniagaan Tengku Hasnul Hisham Tengku Husin 64 tahun dan Muhammad Syukri Muhammad Ramli 49 tahun yang merupakan penulis blog. PRK itu diadakan ekoran kematian penyandangnya Abu Bakar Harun 60 tahun pada 7 Mei lalu di Hospital Kuala Lumpur akibat serangan jantung. Pada pilihan raya umum ke-14 lalu, Abu Bakar yang mewakili BN menang dengan majoriti 4,622 undi selepas memperoleh 10,027 jumlah undi, menewaskan calon PAS Muhammad Fadil Nur Abdul Karim yang mendapat 5,405 jumlah undi. Manakala Muhammad Razali Itnain daripada PKR sekadar memperolehi 1,065 jumlah undi. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Jangan lupa untuk terus menyokong channel ini dengan like dan subscribe channel ini. Anda juga digalakkan untuk mengongsikan video ini ke akaun media sosial anda.